Masuk belakang dah ke? Sebelas. Okay. Share screen lagi sekali. Where is it? Okay. Okay, klasifikasi inventory. Yang tadi ada 4 ke? 4 klasifikasi empat jenis. Bahan mentah. Bahan mentah tak siap lagi. Maksudnya bahan mentah dia masuk dalam kilang. Tapi dia macam ngaduk tengah-tengah. Berapa persen tu siap lagi. Okay. Okay. Sekejap. Tunggu. Ni Hafiza dengan Irfan Haikal masuk. Okay. Okay, masuklah ke dah? Lagi sekali. Aduh, ada lagi. Lagi. Siapa lagi? Okay. Never mind. Kita punya kelas ni saya record. So, in case you all ada masalah internet ke apa, you all nanti tengok dekat link. Saya akan bagi link rakaman ni. Boleh? Okay. Lagi sekali settle ke? Kita ada 4 jenis inventory. Bahan mentah. Bahan mentah ni maksudnya bahan tu dia akan jadi input kepada kilang. Kilang akan proses. Bila kilang proses, kadang-kadang proses tu duduk tengah-tengah. Okey, barang tu katakan baru separuh dia melalui proses tu. So yang separuh tu kita panggil work in progress. Dia panggil apa? Separa siap. Okey. Dan kemudian apabila dia 100% dah, 100% siap, dia akan keluar jadi barang siap. Another product lah. Maksudnya produk yang baru terhasil daripada bahan mentah yang diproses dalam perkilangan tadi. Yang tu faham deh? Faham tak? Okey. MRO pula ialah bahan-bahan yang kita simpan untuk nak bantu proses perniagaan kita. Contohnya apa? Bahan-bahan yang nak bantu proses ni. Kadang-kadang mesin tu dia perlu diselenggara. So kita perlu ada spare part dia. Kita perlu ada apa? Contohnya kita simpan minyak pelincir ke, kita simpan barang-barang penyelenggaraan, barang-barang untuk pembaikian. Rosak perlu baiki. Yang tak rosak perlu buat apa? Maintenance. Macam kereta ke. Kereta awak tak rosak tapi awak kena pergi tukar minyak hitam. Betul tak? Tukar minyak hitam tu adalah tindakan kita menyelenggara secara berkala supaya kita nak mengelakkan dia daripada rosak. Sama juga mesin-mesin dalam kilang tu, alat-alat dalam kilang tu perlu diselenggara secara berkala untuk mengelakkan dia daripada rosak. Tapi apabila dia rosak, kita kena baiki dia juga. So barang-barang pembaikian, barang-barang penyelenggaraan dan barang-barang untuk membantu operasi ni kita panggil MRO. Okay. So you all ada 4. 4 itu boleh jadi jatuh dalam klasifikasi 6 ni. Stok kitaran, stok dalam transit, stok keselamatan, stok apa lagi? Stok spekulatif, stok bermusim, stok mati. Faham tak? 4 tadi tu boleh jadi jatuh dalam mana-mana klasifikasi yang 6 ini. Okay, let me terangkan stok kitaran. Stok kitaran tu ialah sejumlah stok yang memang kita simpan berdasarkan kepada apa? Kepada permintaan terhadap barangan tersebut. Memang katakan kita dah ada track record, kita dah tahu dah within a month, dalam masa sebulan contohnya, kita akan pakai sejumlah berapa banyak item ini. That one kita panggil stok kitaran yang biasa. So kita memang akan guna contohnya 5,000 unit item A, okay, dalam stok kita. So kita panggil stok kitaran. Okay. The cycle stock is the inventory expected to be sold. Yang kita jangka kita akan jual. Yang diminta, yang seperti permintaan, yang dijangkakan. Okay. Contohnya setiap bulan memang kita kena simpan 5,000 ni akan jadi dijual. So maksudnya dia kitaran dia pun memang macam tu. Itu kita panggil stok
kitaran. The numbers of stock yang memang kita tahu kita akan habiskan dia. That one is stock kitaran. It is a type of inventory accumulated due to ordering in lot size to avoid carrying cost of inventory. So stok kitaran ni kita dah tahu dah keupayaan kita nak simpan berapa banyak. Keupayaan macam mana? Keupayaan untuk jual, keupayaan untuk simpan. Okey? Dan keupayaan untuk beli. Keupayaan untuk apa? Keupayaan untuk simpan, keupayaan untuk guna dia ataupun jual dia, dan keupayaan untuk beli. Macam mana keupayaan untuk beli? Yalah, kita nak beli sejumlah stok tu, kita mampu ke tak mampu? Contohnya setiap kali kita nak beli stok, kita mampu beli berapa banyak kuantiti. Itu punya ordering quantity kita. Dan kita juga nak tahu jika kita beli dalam jumlah yang itu, what is the ordering cost? Ordering cost. Berapa cost yang kita kena bayar untuk order tu? So that is why dalam rakaman saya disebut ordering cost dan juga holding cost. Ada dua cost yang terlibat bila kita bekerja dengan inventory ni. Satu, holding cost, kos memegang. Satu lagi ordering cost. Okay. So kita mesti pada setiap kali kita nak buat order, kita kena pastikan dua kos ini berada pada tahap yang paling minimum. Okay, pada tahap yang paling minimum. Minimum ordering cost, minimum holding cost. Dah. So bila kita nak beli barang, kita bukan sahaja bayar barang tersebut. Okay? Kita kadang-kadang bila kita bawa barang tu masuk, kita kena bayar cukai dia, kita kena bayar kos pengangkutan kontena dia, kita nak kena bayar lori, kita nak kena bayar kos duit minyak lori apa semua, pekerja yang bekerja dalam bahagian pengangkutan tu. So that one is ordering cost. So kita kena tahu berapa kita mampu order sebanyak mana. Dan bila barang tu sampai, kita kena tahu kita nak simpan tu boleh ke kita simpan banyak ni. Kita nak simpan kat mana? That one will cost holding cost. Cost memegang inventory tersebut. So stok kitaran ialah stok yang kita sentiasa guna untuk nak memastikan permintaan terhadap barang tersebut cukup. Boleh faham tak? Boleh tak? Siapa tak faham tak ni? Nak settle lagi? Kita bagi contohnya kalau you all kilang kasut. Okay? Kilang kasut, you nak apa tu? You punya kasut ni dia ada kita ada bahan mentah, barang separuh siap dan juga barang siap. Kalau produk kasut tu barang siap dia maksudnya kasut yang dah 100% siap lah, kan? So berapa banyak kuantiti kasut siap tu yang kita kena ada dalam stok kita. That one is stok kitaran. Sama juga dengan yang tadi tu. Kalau dia punya bahan mentah dia, kita buat kasut ni daripada apa? Kalau katakan daripada kulit. So berapa banyak bahan mentah yang kita perlu ada untuk memenuhi keperluan dalam kilang kita. So itu nama dia stok kitaran. Sejumlah stok yang perlu ada berdasarkan kepada permintaan ataupun permintaan pengguna ataupun berapa banyak yang kita perlu pakai stok tu dalam perniagaan kita. Boleh? Stok dalam transit pula ialah apa? Stok dalam transit ialah stok yang dia duduk tengah jalan. Tak siapa lagi. Itu maksudnya stok transit. Dia boleh jadi duduk dalam kontena. Dia boleh jadi, tak kira lah dia tu raw material ke, bahan mentah ke, barang separuh siap ke, ataupun barang produk siap. Atau barang MRO. Benda tu
tak sampai kita lagi. Contohnya duduk tengah laut lagi, duduk atas kontena ataupun duduk dalam perjalanan. That one kita panggil stock in transit. So kita kena kira lah. Contohnya bila kita nak kira sama ada stok kita cukup ke tak, kan? Jadi kita pun kena tahu, ada tu stok dalam transit yang akan sampai pada bila-bila. Boleh? So kita kena kira sekali stok tu dia duduk dalam kategori mana. Kalau kita kata kita ada stok. Tapi mananya stok? Contohnya kita kira-kira tak ada ni stok. Oh, ada stok dalam transit, on the way. Boleh? On the way faham ni? Tapi jangan jawab dalam PSO stock on the way pula. Bagi ayat yang penuh lah. Stok dalam perhantaran. Yes, stok dalam perjalanan. Sama ada dia duduk di dalam lori lagi ke ataupun duduk di dalam, dia transit dekat mana-mana. Okay. Transit tahu ke? Transit. Okay, next is stok keselamatan. Stok keselamatan ni ialah extra stok yang kita simpan in case kalau ada berlaku kelewatan, stok tak sampai, stok tak cukup. So kita ada a certain level of safety stock. Safety stock. Okay, so maksudnya selain daripada stok kitaran, kita simpan ada tambahan stok. Yang tu kita panggil safety stock, buffer stock. And buffer stock ni dia tak boleh kurang. Macam mana tu? Okay, contoh katakan stok kitaran kita ialah 5,000. That one 5,000 mesti dia berada dalam kitaran. Maksudnya dia habis, dia bertambah. Dia habis, dia bertambah. Dia habis, dia bertambah. Okay? Katakan 5,000. And then kita letak level safety stock kita berapa? Contoh berapa kita nak letak safety stock kita? Kita tak nak safety stock kita banyak sangat sebab dia akan memakan space, ruang penyimpanan kita. 100. Berapa? 500? 100? 1,000 lah, saya bagi 1,000. Okay. So, stok kitaran kita 5,000 tadi. Kemudian, stok safety stok kita 1,000. Okay. Bermaksud apabila stok kitaran kita susut, okay, sepatutnya stok kitaran tu dia akan replenish. Replenish ni maksudnya akan ditambah supaya dia memang ada 5,000 keluar masuk, memang stok kitaran ni. Tetapi in case kalau contohnya dalam transit tadi berlaku kemalangan, lori kita tak boleh nak sampai tepat pada masanya atau sekat. So we still have a certain level of safety stock tadi ni untuk nak cover permintaan tadi. Boleh faham? Maksudnya tak apa, sementara tunggu stok dalam transit tu sampai, kita boleh guna safety stock. Okay. Tapi safety stock tu mesti di kalau boleh safety stock tu tak boleh kurang daripada level yang kita bagi tahu tu. Katakan 1,000. So 1,000 dia mesti maintain 1,000. Boleh faham? Okay. Next is sekejap Okay, next is apa? Stok spekulatif, stok bermusim, stok mati. Ni yang mana? Yang mana yang tak faham? Yang mana yang tak faham ni? Spekulatif. Spekulatif. Ya senang ya spekulatif. Ni contohnya kita jangkakan macam gini lah. Katakan ada dulu tahun 2019 dulu ke? Apa tu? COVID deh. Okay, COVID. So, dia ni berdasarkan maklumat yang dispekulate. Speculate tu maksudnya
berdasarkan maklumat-maklumat yang bukan arus perdana lah. Kalau arus perdana ni memang kita memang semua maklum. Okey, ada certain sumber maklumat yang boleh memberitahu kita bahawasanya contoh masa 2019 dulu kan, kita lockdown bulan berapa Kita lockdown bulan 3 deh. Tahun 2000 ke tahun lepas. Tahun 2019, 2 tahun lepas ke. So COVID ni dia buat kita punya masa kita ni macam berlalu dengan ni deh. Cepat je COVID ni. Tahun 2019, 2020. Okay, so 2019 tu, katakan tahun 2018 tu, you tahu dah bahawasanya akan berlaku apa. So, you beli siap-siap barang tu berdasarkan spekulasi lah. Okay, you beli siap-siap barang tu, simpan. Tak jual lagi. You akan jual time berlaku apa? Sebenarnya berlaku sebagaimana yang kita spekulasi tadi tu. Faham tak? Jadi, sebabnya apabila berlaku kejadian tu, barang akan tak cukup. Bila barang tak cukup, harga akan meningkat. Tapi kita dah ada dah, stok kita dah simpan dah. Yang kita simpan tu harga katakan murah lagi. So bila kita jual pada waktu kejadian tu, waktu permintaan yang tinggi tu, kita akan dapat untung yang lebih banyak. Faham tak? Stok yang disimpan bagi memenuhi keperluan pada masa hadapan. Buat apa je kita nak simpan? Kadang-kadang kita tak faham dia. Buat apa boh ni nak simpan? Rupanya dia dah ada maklumat bahawasanya dalam masa setahun lagi, dalam masa 6 bulan lagi akan berlaku kekurangan kekurangan bekalan terhadap barang tersebut. So dia simpan barang. Ada juga orang simpan barang macam berah kan? Orang susuk berah. Tak usah jual lagi. Buat apa tu? Sebabnya harga dia akan naik nanti. So dia susuk berah. Ataupun apa-apa stok lah. Faham? Dia akan menjadikan kita simpan stok tu pada kos yang rendah. Kita jual dia pada harga yang lebih mahal. So kita akan dapat untung yang lebih tinggi. Dia faham tak? Faham. Faham ke? Boleh bagi contoh lagi tak gambar stok spekulatif ni? Banjir. Maksudnya dah banjir. Orang tahu dah. Banjir biasa banjir. Tapi siapa dapat jangka banjir besar? Okay. Bila banjir besar ni memang terputus. Terputus hubungan macam tahun 2000 apa dulu? 2014. 14 kau? 14 ke? You all duduk dah jauh apa tu 14 tu? 6 tahun yang lepas. Ya ke? 6 tahun, 7 tahun yang lepas kan? Siapa yang dapat jangka tu? Ada orang dia memang dah boleh rasa dah ada benda ni yang akan berlaku ni. So dia buat persiapan lebih awal. Okay. Stok bermusim, ni biasalah. Musim hujan, orang pakai apa. So untuk musim-musim tertentu tu kita kena pastikan level of stock tu mencukupi. Okay. Kalau tidak kita tak payah simpan lah barang tu pada luar daripada musim dia. Musim hujan orang perlukan payung. Musim apa lagi? Musim banjir orang perlukan apa. So you dah kena simpan stok yang mencukupi lah bila musim dia. Musim sekolah, musim orang buka sekolah, orang akan buat apa. Musim bercuti, orang buat apa. So kena ada cukup lah stok barang yang diperlukan secara bermusim bergantung pada jenis produk. Jadi adalah penting untuk memastikan satu tahap stok tu dikekalkan pada tahap yang tinggi. Dead stock merujuk kepada stok yang telah lama tidak bergerak dan duduk dalam gudang bagi tempoh yang terlalu lama. Barang yang dah kurang dah permintaan. So untuk nak jimatkan kos kita perlu clear up buat clearance lah. Apa dia panggil?
penghabisan stok. Jual lah stok tu supaya kita boleh isikan stok lain lah. Kalau kita tak isi nanti dia akan makan space kita, kita tak boleh nak simpan barang lain. Boleh faham? So untuk 6 ni, you perhatikan ada satu ciri yang sama yang nak membezakan antara klasifikasi stok mati, stok bermusim, stok spekulatif, stok selamatan, stok dalam transit, stok kitaran ni. Ada satu je point dia dekat sini. Klasifikasi inventory ini dikelaskan mengikut kuantiti dia, betul tak? Bila kita terangkan stok kitaran, kita bercakap tentang how many stok tu yang kita perlu ada untuk kitaran, untuk memenuhi kitaran perniagaan kita. Sama juga stok dalam transit. So kita nak tahu berapa banyak stok dalam transit yang duduk tak sampai lagi, yang duduk dalam perjalanan yang tak sampai lagi ke destinasi ni. Okay. Stok keselamatan tu pun sama. We are talking about berapa banyak kuantiti yang kita perlu simpan sebagai stok keselamatan. Stok spekulatif pun sama. Berapa banyak yang kita nak perlu simpan stok ini untuk memenuhi permintaan pada masa hadapan. Stok bermusim pun sama. Kita nak tahu berapa banyak yang kita perlu simpan item-item tertentu yang diperlukan secara bermusim. Stok mati pun kita nak tahu berapa banyak kuantiti stok mati yang perlu kita clear, yang kita perlu kita kosongkan supaya kita boleh gunakan space tu untuk simpan barang-barang yang lain. So boleh? Okey ke? Itu sajalah untuk inventory. Okay? Do you have any question? Saya nak ambil masa you all sikit untuk terangkan sebab siapa yang belum semak lagi email dia? Dah tengok email ke? Dah. Dah tengok email dah? Dah tengok dah balik dah tengok dah yang saya dah marking tu? Dah. Control dah. Stop share. Saya share. Dah. Okay. So that's how kita buat tugasan lah dah. So untuk tugasan berkumpulan, so I managed to key in semua markah awak dalam Google apa? Classroom. Google Classroom tu saya dah ni kan. Itu salah share ni. Sekejap. Itu salah share. Stop sharing. Share. Okay. So, saya tunjuk ke awak ke. Saya tunjuk ke awak contoh lah. Contoh ni siapa ni? Okay. Nampak ke skrin ni? Nampak tak? Nampak. Okay. Nampak. So, bila saya letak ruang nama pelajar, tak payahlah isi dekat nama pelajar ni. Saya tak letak titik bertindih pun kat situ. So, tulislah dekat bawah nama pelajar ni. Tak? Contoh dia. Another one. Pula dah. Duduk lain. Okey, lagi sekali. Stop share. Saya share ni. Word. Alright. Okey, boleh edit ke? So, bila awak buat ni, saya letak tempat kosong situ tu. So, ni awak tambah lah. Ruangan ni kalau awak 3 orang, tambah je lah kotak kat bawah tu. Okey. Nama letaklah sini. Nama. Ni. Gitulah. Tak payahlah ada ulang lagi nama pelajar. Saya tak letak titik bertindih ke kat bawah kat atas ni. Dia kata ada juga tak payah. So letak nama sajalah. Nama kat bawah. Tak? Ni dak rajin lah dia nak tulis nama pendaftaran.
Saya letak ruang lah tu. 2, 2, 3. Kalau 3, tambahlah ruang. Macam ni lah sepatutnya. Faham? Tarikh. Masa tak payahlah sebab bukannya ujian. Kalau ujian ada masa sejam 2 jam. Ni saya bagi sehari 2 hari buat kerja. Tarikh laksana tu kena tulis. Tarikh. Bila tarikh tulis tarikh laksana deh. Kemudian saya bagi tahu. Supaya tulis kat bawah jawapan dia. Next time, soalan tu jangan kacau lah. Soalan tu biar duduk situ lah soalan tu. Bawah daripada tantangan saya ni baru tulis jawapan. Faham tak? Jawapan. Jawapan untuk soalan 1. Soalan 1 ke apa? A, B, C, D. Tulis bawah jawapan dia. Lepas tu jawapan tu, okay? Biarlah senggih-senggih. Biar nampak. Ni A, okay, B kat bawah tu. Lepas tu, kalau macam ni, buatlah A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni duduk sebaris. Boleh, saya boleh baca. Cumanya, sebagai pemeriksa, saya kena nyari. Sepatutnya, you menyenangkan kerja pemeriksa. 2 aktiviti logistik. Dia nak 2. 1, 2. Dia jelas lah. Okey. 1 gapo? Pengangkutan. Baru huraikan pengangkutan ni gapo. 2 pembungkusan. Okey, baru terangkan. Okay, pembungkusan ni gapo dia. Okey. So, bila saya kata terangkan, mesti dia ada penerangan. Bila saya kata senaraikan, point je lah lapis tu. Okey, yang ni pun 1. So, make sure bila you all buat tu, pastikan nampak kemas. Saya buka orang lain. Ni okey ke tak? Macam ni deh. Nama, nombor pendaftaran. Ni 100 dapat. Nyatakan apakah definisi ilah habis dah ABC saya. Di mana? Okey, macam ni. Jelas. Nyatakan apakah definisi. Senang saya maki. Gitu. Tak? And then janganlah copy paste. Apa Hafizah? Tak nampak. Tak nampak. Tu pun ayat ni. Okay, jap. Share another one. Nombor 19. Ini Khairul Nisa dengan siapa ni? Khairul Nisa dengan Fatimah. Ni kemas. Okey. Tulis tarikh laksana, tarikh hantar. Okey, nama, nombor pendaftaran. Boleh nampak ke? Okey, ini pun dia terus type dalam saya punya Dia tak ke? Ni soalan saya. Tak usah kacau lah soalan saya tu. Bawah tanda tangan tu baru jawapan. Macam ni. Faham tak? Dia kemas lah nak hantar ni. Apakah definisi logistik? Logistik ialah gapo dapat maka. Senaraikan 8 aktiviti logistik. 1, 2, 3, 4, 5 dan 7, 8. Kita. Terangkan 2 aktiviti logistik. Yang ni 1 je. Jangan copy paste. Kalau copy paste, pastikan awak edit balik biar sama tulisan dia ni. Kalau dia tulisan tulisan ni lah. Ni dah lain dah. Tulisan lain dah. Calibri ni. Awak pergi copy daripada nota saya kot. Okay. Fatimah ada ke tu? Fatimah ada? Siti? Nur Fatimah? Ada dah? Ada. Make sure kalau copy paste pun biar cidik. Gitu kalau balik biar samalah ni. Sebelum hantar check dulu. Betul kan ni nak hantar ni? Okey. Aku tak merupakan nyatakan 4. Dia soalan 2 dah ni deh. Jawapan 2. Betul sini jawapan 2 dia. Duduk bawah kita. Kalau boleh buat buku surat lain. Pengangkutan merupakan masuk. Dia nak 4. 1, 2, 3, 4. Terangkan ciri-ciri. Dia nak ciri-ciri komponen fizikal, perundangan dan amalan operasi. So, ciri-ciri komponen fizikal, perundangan dan amalan operasi. Jelas. Boleh tak?
Okey? Okey. Itu macam lah. Apa lagi? Deh. Baru nampak kemas. Betul saya kata jawapan tu you buat condong. Tu condong lah. Barulah saya boleh bezakan. Oh, ni soalan. Yang ni jawapan awak. Okey. Gitulah. Ni bagus. So, basically ramai kot dapat ni. Dapat 100 kot. Yang tak dapat 100 tu kita minta definisi logistik. Dia bagi definisi apa? Definisi pengangkutan. Sudah tersalah. Okay. So make sure before you submit. Ni kelas A ke kelas B ni? A ke? Okay, mesti kita tengok. Classwork. Tugasan 1. Graded. So Wakish. Wakish ni you all kelas B Sorry. Salah lah pula. B classwork. Tugasan 1. Mana. Classwork. Okay, nampak screen? Buat apa name lah. You ada name lah ke? B. Ada 2 orang ke? Nampak tak tu? Hafizuddin, Ahmad Adham, Nur Aisyah, Fikriyah, Soleh, Fatimah, Irfan, Hafizan, Hamizan, Fairunisa, Hafizul, Nazrin. Ni tak kira lah saya ni. Nur Asma, Faisal, Hani Zakaria. Kenapa ada 16? Termasuk saya 16. You ada 15 Betul. 15. So 16 tu sekali yang saya. So ramailah dapat 100 sudah. 60 tu mungkin ada tersilap lah. Okay. So siapa-siapa yang tak dapat balik jawapan dia yang macam ni, yang dah disemak ni, bagi tahu saya akan email balik. Dah. Contohnya dia kata, saya tak dapat apa email. Checklah email awak. Okay, check email. Mana email. Oh, alah. Gmail. Saya dah hantar dah. Mana email. So, jika tak dapat lagi, saya dah send dah tu. Irfan, Nazrin, Hafizul. Kalau tak dapat, apa tu? Tanya partner awak. Takut saya email kepada partner awak. Dah. Itu. Alright. Okay. So, beres tak? So, hari ni saya jelaskan balik topik 3 ni. Asas inventory. So, next week saya akan masuk gudang. Okay. Kita akan belajar sedikit lah asas untuk pergudangan. So, kita dah tengok pengangkutan, kita tengok inventory, kita nak tengok pergudangan. So, setakat ni boleh nampak tak bayang-bayang dia, gambaran dia tu, apa benda logistik ni. Kalau siapa yang tak tahu lagi kan, beri logistik ni. So, this is the gambaran dia lah. Apa yang you akan belajar sampai semester 3 nanti. Ini baru asas dia. Nanti semester 3, 2, you akan pergi satu-satu secara lebih detail. Okay dah. So, untuk SLK 10013 ni, kita akan sambung pada minggu hadapan. Make sure you study asas inventory. Bab 1, bab 2 kena study. Kita dah masuk bab 3 ni, tambahan lagi. So, make sure you study ni. Boleh cari bahan-bahan dekat internet, pergi Google. Kalau katakan inventory, pergi tengok dekat YouTube ke, susunan inventory macam mana, apa itu inventory, pergi cari. Dah, jangan duduk tengok media sosial saja. Okay? So, insyaAllah. Do you have any question, class? No? Tak ada? Kelas, ada soalan tak? Tak ada. Okay. So, jika tak ada apa-apa soalan, saya
kita stop kat sini dulu. Okay. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Minggu hadapan ada kursus-kursus lagi ke? Busy lah cik dia pun kursus. Tak ada ke? InsyaAllah. Tahu je. Tak tahu lagi. Oh, Hopefully kelas akan berjalan seperti biasalah minggu depan. So bila ada kursus macam tu dia akan jadi tergendala kelas ke. Okay, so saya akan ganti macam tu lah bila saya ada kursus ataupun bila you all ada kursus. Saya akan gantikan dengan rakaman. Make sure you tonton rakaman. So jika hari ni jika ada yang line internet tak apa molek tu, boleh juga tengok balik rakaman ni. Okay, bagi saya masa 10 minit untuk dia loading dan saya nak upload tu makan masa sikit. Okay. Okay. Aisyah okay ke? Oh tak ada dah Aisyah ni. Ada. Ada. Line internet laju? Laju dah. Nazrin okay. Nazrin masuk awal semua kelas. Pakai wifi? Pakai wifi ah? Oh. Oh, dia ada apa ni? Ada laptop Ada. Ada laptop. Oh, ada laptop. Ada gamer chair ke? Oh, ada gamer seat je berkali. Dah ada. Okey. Hopefully kita boleh jumpa secara bersemuka lah nanti deh, bulan sebelah deh. Okey, tidaklah kalut pasal wifi ke apa. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan deh. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Puan. Gilah makan nasi lauk. Sama-sama. Apa Puan? Ya, ya. Puan kat kau video ni. Puan rekod kau video hak ni. Rekod. Kita ni. Rekod. You all kena keluar dulu dan saya dia akan proses baru boleh saya upload dekat YouTube deh. Okay, terima kasih. Nanti saya bagi link deh. Okay. Bye. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih.